Sekarang saya nak masuk sebab apa saya tulis buku Air Mata Memberi. Seperti yang saya sebut, saya melihat kebajikan dan keperluan balu-balu ini semakin hari semakin mendesak. Pendidikan anak-anak mereka pun tak terurus. Yang mampu saya buat, yang tak mampu tak dapat saya buat apa-apa kerana saya masa itu diuji. Apabila masuk keluar dalam iklan harakah tentang produk saya oleh PAS Kawasan Bali, memang saya punya ekonomi jatuh betul. Saya tak mampu nak bantu mereka. Anak-anak syuhada yang dapat saya kenal 3 orang syuhada dan 2 lagi saya dah lupa nama. Saya hantar ke Rusila. Di sana saya minta kawan saya tolong uruskan budak-budak. Carilah siapa-siapa pun untuk membiayai pelajar-pelajar mereka belajar di Rusila, sekolah Ustaz Adil Rusila. Alhamdulillah sahabat saya Cikgu Lee, kami panggil Cikgu Lee Kedah, dia telah menguruskan cari sponsor untuk bulanan 3 orang. Seorang di Barakan, anak Ustaz Ibrahim, sekolah Abu Bakar Cik, yang tu namanya Niswa, sekarang ni jadi guru JK kat Penang. 5 orang saya hantar ke Perak, di Manjung, serah pada Ustaz Sidi Nur. Ustaz Sidi Nur lah menguruskan mereka. Boleh rojak pada Ustaz Sidi. Sampailah mereka tamat pelajaran setakat yang mereka mampu. Itu yang dapat saya buat. Dan seorang lagi saya hantar Pondok Paya, diuruskan oleh Tuan Haji Najib. Dan akhirnya selepas saya tidak mampu lagi untuk nak menguruskan mereka ni, apa yang dapat saya buat ialah saya buat satu laporan salah laku Yusuf Hussein terhadap duit tabung membeli. Tebal saya buat. Dan laporan ini saya telah hantar kepada pengurusi disiplin PAS Pusat masa itu, iaitu Tuan Guru Jadi sendiri, berkawan dengan saya. Siasanya ialah Ustaz Harun Taib. Lama selepas laporan saya ni hantar, mereka tidak ambil tindakan apa-apa. Ustaz Adi bila dia tengok apa ni laporan ni berkenaan dengan Yusuf Hussein, dia mengumum ini orang Kedah, orang kuat Ustaz Fazil, dia tak boleh buat apa. Akhirnya dia putus step saya punya laporan tadi kepada pejabat perhubungan Kedah. Masa tu siasahnya ialah Ustaz Izan MB sekarang. Bila Ustaz Azizan tengok laporan itu, dia melenting. Dia rasa malu kerana laporan penyelewengan Yusuf Hussein itu sampai ke pusat, tak bincang dulu pangkat negeri ataupun dalam pengetahuan. Dia melenting, dia marah pada saya. Bermula di situlah kritis saya dengan PAS kawasan, PAS negeri sampai PAS pusat berlaku, yang akhirnya tidak ada jalan lain lagi. Setahun selepas saya buat laporan pada Jadi, saya terpaksa mengambil tindakan yang agak drastik, iaitu membuat laporan polis pada tahun 2000. Tak salah saya bulan Jun tahun 2000 saya buat laporan polis. Ada saya tetek dulu. Kenapa saya buat laporan ini? Kerana saya melihat hak-hak anak yatim dan juga hak balu ini tidak diberikan kepada mereka seperti yang sepatutnya. Selepas saya buat laporan, dengan harapan pihak-pihak berkenaan mengambil tindakan yang agak telus, malangnya saya diserang oleh pemimpin-pemimpin PAS. Setiap sudut saya diserang. Bukan saya saja, malah balu-balu yang mana menyokong tindakan saya, termasuk isteri kepada Ustaz Bernibia, dikecam oleh orang-orang tertentu, hantar SMS dengan bahasa lucah dan sebagainya. Sampai saya menangis lihat, kerana saya kenal orang-orang berkenaan, pemimpin yang kenal dengan saya, kenal dengan Ibrahim Libya, kenal dengan isteri,
tiba-tiba kerana kami membuat laporan polis menuntut hak kami dikecam. Balu-balu nak buat laporan tak berani. Saya mewakili mereka. Tapi bila kita buat laporan polis menuntut hak kita dikecam hebat oleh pemimpin parti Gerakan Islam yang berstatus ulama. Kita menuntut hak kita, hak yang diberi oleh ahli-ahli PAS seluruh, bukan sekadar memberi wang, malah ada muslimat-muslimat yang mengeluarkan barang emas. Saya sendiri biasa pegang. Saya masih ingat lagi kata-kata Yusuf Husin umpamanya ketika malam ceramah untuk mengumpul wang. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita nak lihat sumbangan daripada saudara-saudara luar biasa daripada waktu-waktu lain. Kerana kita perlu wang ini untuk membiayai lawyer ataupun peguam. Kerana bukan senang tuan-tuan, kita nak lawan dengan kerajaan, kita perlukan duit yang banyak. Pam akhirnya takfir, mas keluar cincin. Tangan ni biasa pegang dan biasa pergi tukar dengan kita wawarkan dulu. Siapa kalangan sahabat-sahabat kita nak ni nilai dia kita bagi. Kalau tidak ada, kita bawa ke kedai, kita akan buat satu laporan bagaimana PAS Kedah telah menipu balu-balu ini dengan mengutip setiap balu ini RM3,000 kena bagi pada berhubungan PAS Kedah selepas balu mendapat pampasan RM20,000 daripada kerajaan Malaysia. Sedangkan mereka ceramah seluruh Malaysia. Macam saya sebut tadi, saudara-saudara, pada malam ini berilah satu derma yang luar biasa. Kerana kita nak melawan kerajaan Malaysia. Bukan senang kita nak lawan kerajaan. Kerajaan banyak duit, kita tidak ada duit. Melainkan duit kita ini berada di dalam poket tuan-tuan dan puan-puan. Keluar pada malam ini. Untuk apa? Untuk membiayai peguaman. Akhirnya bila kerajaan Malaysia bagi RM20,000, mereka minta pada balu-balu seorang RM3,000 dengan alasan untuk membayar peguaman. Nampak satu penipuan. Kalau kamu dah kutip kepada orang ramai untuk balu, biaya kos guaman, kenapa kamu minta semula kepada balu untuk kos yang sama? Bermakna kamu menipu balu-balu. Dan saya tidak akan izinkan benda ini. Sekali lagi selepas ini, mungkin dalam masa 2 atau 3 minggu atau sebulan, saya akan buat satu lagi laporan sekiranya tidak ada di kalangan kita sanggup untuk membuat laporan ini. Saya nak membuktikan kepada masyarakat bahawa pemimpin-pemimpin PAS yang ada hari ini menzalimi anak-anak yatim, menzalimi balu-balu, dan mereka menipu adik-adik PAS seluruh Malaysia. Mengutip wang untuk balu tetapi tidak dibiayai kepada balu, tidak dibiayai kepada anak yatim. Ini penipuan yang besar bagi saya. Sebab itulah kenapa saya bangun. Saya bangun di tengah-tengah masyarakat. Saya bangun dengan saya rasa risiko yang saya ini cukup tinggi sehingga saya diugut untuk dipukul dan dibunuh sebagainya. Demi anak yatim, demi balu-balu dan demi kebenaran, saya rela.